Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang saksikan saya DJ Riz Muhammad. Hari ini kita bersama santai di Roti Bakar Kopi Tarik dengan tajuk Apa Khabar Orang Kampung, yang ke mana kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertubuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. Hari ini, insyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Alhamdulillah, bersua kembali. Terima kasih kepada anda yang baru saja saksikan program ini, Roti Bakar Kopi Tarik, yang disiarkan secara langsung di FB page Kadok Clan, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page Akademi Tafiz Al-Islah dan juga FB page Mantap Share. Pastinya saya juga akan sharekan siaran ini ke FB page Kepentas. Untuk makluman anda, program ini adalah anjuran Akademi Tafiz Al-Islah, Islah Movement, Telaga, Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas serta dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi setia nantikan saya DJ Riz setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi setiap hari dalam rancangan slot Roti Bakar Kopi Tarik. Pastinya rancangan kita ni tidak menghampakan para penonton sekalian kerana kita menampilkan ahli panel kita yang diundang khas, dan apa kata, kita silakan ahli panel kita dari Seremban Negeri Sembilan, itu Encik Asrul Afendi Kamruz Zaman. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam DJ Riz. Apa khabar orang Seremban bang? Apa khabar? Sihat-sihat? Alhamdulillah, semua sihat-sihat. Itu tajuk dia, apa khabar orang kampung, kembali lagi. Kerana sebelum ni dah ada dah. Dah ada lah apa khabar orang kampung. Masa tu kita ke Johor melalui Maya lah. Ke Johor, kita ke Perak, kita ke Pahang. Hari ni kita ke Seremban Negeri Sembilan. Baiklah. Jadi sedikit perkenalan bang, sila bang. Mengenalkan sesi perkenalan diri. Silakan. Okey. Terima kasih kepada DJ Riz yang telah sudi mengundang saya untuk program Sembang Santai ni. Saya Asrul Effendi bin Kamruz Zaman, berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya sebenarnya bertugas sebagai seorang penolong korektor di Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Untuk makluman semua, DJ Riz sebenarnya hubungi saya pun malam tadi. Tapi wajar pun terima kasihlah DJ Riz, sebab kita sebenarnya dah lama kenal ni. Okey, DJ Riz beri tajuk saya tentang penulisan. Saya rasa tentu pendengar-pendengar nak tahu kan apa sebenarnya menarik tentang menulis ni. Sebab kalau ikutkan tak semua orang sampai ke bidang tu. Baiklah. Saya sebenarnya dalam penulisan, saya lebih dikenali dengan nama sebagai Azaika SR, iaitu nama saya, nama ibu saya dan nama ayah saya. SR tu bermakna suara rasa lah. Saya dah menulis sejak berumur daripada 16 tahun lagi. Ya. Sehingga kini saya telah menghasilkan berpuluh-puluh puisi dan juga berpuluh-puluh cerpen. Termasuk juga beberapa buah buku lah. Antaranya macam ni novel pertama saya, iaitu bertajuk Meniti ke Puncak. Ini yang pertama saya hasilkan. Dan yang terkini, ini buku dia. Tajuk puisi Daun-daun Kenangan Berguguran. Okay. Untuk makluman semua, saya kalau menulis lebih kepada tema ketuhanan, kemanusiaan dan kedamaian. Pada peringkat awal, saya banyak menulis tentang kisah-kisah percintaan. Ini sebenarnya
ketika berumur dalam usia remaja lah. Tapi bila saya dah meningkat, orang kata dah sampai ke 40-an, dah sampai ke rumah tangga tu, berumah tangga, saya tukar tajuk kepada yang lebih serius dah. Jadi saya rasa itulah sedikit yang dapat saya kongsikan tentang latar belakang diri saya. Itu dia. Nampaknya mungkin kita ada sikit gangguan ke atau macam mana? Kita cuba hubungi Cik Asrul Afendi Khairul Zaman. Mungkin ada sikit gangguan teknikal. Biarlah kepada anda yang tetap setia menantikan rancangan ini. Jangan ke mana-mana. Pastinya ada sesuatu yang menarik yang disampaikan. Terus bersama Cik Asrul Afendi. Silakan. Silakan. Okey. Silakan bang, silakan. Okey. Itu yang dapat saya kongsikan lah tentang bagaimana saya tentang latar belakang penulisan saya lah. Jadi mungkin nak dikongsikan tentang tip penulisan ni, sebenarnya banyak tip ya. Antaranya kita kena banyak membaca lah. Kita kena banyak membaca, kemudian kita kena banyak peka tentang alam ni, tema-tema tentang perkembangan semasa, dan juga kita selain pada itu kita mesti selain pada membaca tu kita kena juga bertanya ataupun mendengar apa sahaja perkongsian daripada kawan-kawan yang mungkin ada meluahkan perasaannya. Kemudian saya pula kadang-kadang suka pada pergi ke pantai, kadang melihat laut tu kita dapat idea ya, macam-macam yang boleh kita tulis. Tapi bagi saya sebenarnya menulis asalnya suka-suka saja. Saya ni ikutkan pada umur 16 tahun tu, saya cuma tulis, lepas tulis tu saya simpan dalam buku. Saya tak hantar mana-mana. Tapi kemudian bila saya, tak ingat saya, bila dah umur dah meningkat ke 21 tahun, barulah saya hantar ke surat khabar. Tapi memanglah kalau kita mula-mula menulis tu, memanglah kita susah nak dapat nak dapatkan nama ataupun karya kita nak tersiar. Tetapi dalam tip menulis ni kita kena sentiasa menulis lah. Kita sentiasa sentiasa menghantar karya tu, tak putus asa kan. InsyaAllah lama-lama karya kita akan tersiar. Okey, kepada yang tip itulah yang tip saya nak bagilah kepada penulis-penulis yang mungkin kadang-kadang kita ni sebenarnya cepat patah semangat ya, bila karya tak keluar je kita kata sudahlah. Maknanya tak dapat tepat, lepas tu kita kata kita cepat give up lah, fed up lah. Tapi sebenarnya kita sebenarnya kadang-kadang editor ni dia nak menengok kita, kesungguhan kita tu. Kalau kita serius, kalau kita bersungguh-sungguh, insya-Allah karya kita akan tersiar. Jadi itulah antara tip yang saya nak kongsikan. Membaca juga penting. Maknanya membaca tu bukan saja pada ilmu, tetapi daripada membaca tu kita akan dapat jaya penulisan. Tapi jangan dicedok. Itu pesan saya lah. Kita jangan tiru penulisan orang. Tidak, kita belajar. Saya asalnya dulu pun kerja sebagai penulis editor di masa Enterprise Kajang. Jadi hari-hari sebagai pembantu penulis editor ni, hari-hari kita kena edit manuskrip orang. Daripada manuskrip tu kita belajar mengedit. Itulah pembelajaran sebenarnya. Dan saya mengakulah saya pun kurang sebenarnya. Saya tak adalah macam mengikuti kursus penulisan, bengkel-bengkel. Tak adalah setakat ini, tapi saya belajar daripada pengalaman kerja saya. Itu yang dapat saya kongsikanlah tentang dunia penulisan saya. Itu dia pengalaman yang amat berharga dari Cik Asrul Afendi Khairul Zaman yang merupakan seorang pegawai di muzium dan juga merupakan seorang penulis yang cukup dikenali di Negeri Sembilan dan di Malaysia sebenarnya. Tapi orangnya low profile, simple, selama santai, alhamdulillah. Jadi bang, kami nak di Mantap Share Channel ni nak bertanya lah, siapakah yang paling banyak lah yang beri dorongan dan bagaimana boleh terdorong menjadi seorang penulis? Okey. Terkadang kawan-kawan pun mendorong juga. Kawan-kawan pun kadang mendorong juga ya. Kadang-kadang bila dia baca karya tu kadang dia komen juga. Dia cakap ini cerita dia sama je kata. Kadang-kadang cerita ni macam tapi tak mengapa. Kadang kita bila orang kritik kita, maknanya orang tu sayang kepada kita. Jadi saya ambil sebagai satu orang kata untuk memperbaiki diri lah ya. Tentang dorongan tu saya rasa ramai boleh saya katakan minat tu timbul pada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya ni
rasa macam menulis ni macam bagi saya dah sebati dengan hidup saya. Jadi kalau sehari tak menulis tu rasa macam hidup tak lengkap. Ya, tapi idea ni bukannya selalu datang ya. Kadang-kadang ada masa dia datang, ada masa dia kering, dia macam air laut lah. Ada pasang, ada surut. Tapi sekarang buat masa ni saya katalah dalam 2-3 minggu ni idea saya tak datang lagi. Maksud belum datang ni. InsyaAllah saya rasa kena, mungkin bila bercakap dengan dia Jeris mungkin saya dapat agaknya. Itu sebab saya kata menulis pun kena komunikasi. Komunikasi begini mungkin kita boleh cerita pasal DJ Pak. Macam mana cerita kisah dia. Mungkin kita dapat idea. Itu dia. Itu dia kena daripada apa yang dapat saya simpulkan daripada awal tadi, kita perlu konsisten perlu konsisten, perlu banyak membaca, jangan ada unsur plagiat, kena sentiasa belajar berdasarkan pengalaman dan sekiranya satu cerita tu dia boleh katakan kita penambahbaikan ataupun kombinasi cerita-cerita dan adakah ini dipanggil tiruwasi ataupun inovasi ataupun kita kena perlu muncul dengan niche kita yang sendiri, jalan cerita yang tersendiri. Macam mana? Okey, sebenarnya penulis mesti ada image dia sendirilah ya. Kadang-kadang kalau saya ada satu novel tu yang saya nak tunjuk mana dia. Ini dia. Ini cerita bertajuk Aku Budak Kampung. Okey. Cerita ni sebenarnya yang saya tulis ni mengenai seorang pemuda kampung. Dia sebenarnya layak masuk universiti, ya. Tapi dia tak nak. Sebab apa dia tak nak masuk universiti? Sebab dia sayang pada kampung dia. Bagi dia tak belajar tinggi, tapi dia berusaha. Lama-lama dia berusaha, dia berjaya menjadi petani, mendapat anugerah petani cemerlang. Itu satu yang saya nak terapkan di sinilah. Kita tak semestinya makan gaji kita nak berjaya. Jadi petani pun boleh berjaya. Sekarang orang cakap makan gaji, kita ada ijazah. Jadi tak semestinya lah ya. Kadang-kadang rezeki ni Allah bagi pada di mana-mana saja. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Kemudian saya ada satu lagi. Ini dia. Ini dia. Tengok seramnya. Rumah banglo lama di atas bukit. Okey. Ini sebenarnya cerita ni, banglo ni dikatakan berhantu. Orang pula sekarang ni, cerita hantu ni memang orang suka sebenarnya. Tetapi dalam ni, banglo ni tak berhantu sebenarnya. Tapi orang kata banglo tu berhantu, orang semua tak berani dekat. Jadi ada 3 remaja sebenarnya cuba membongkar. Dia nak buktikan kepada orang bahawa hantu tu tahyul. Kita ni terlampau mudah percaya pada benda-benda tahyul. Jadi mereka menyiasat dan mendapati rumah ini adalah tempat sarang penjenayah. Hingga pada satu ketika buku ini dilancarkan, ini terbitan Esat Publication, ketika buku ini dilancarkan dalam pesta buku di Kuala Lumpur tahun 2016 tak silap saya, mereka menggelar saya sebagai penulis seram. Dia menganggap saya cerita hantu je. Tak, sebenarnya saya tak bercerita tentang hantu. Saya nakkan orang supaya jangan mudah percaya pada benda-benda. Itu yang saya nak terapkan. Sama juga dengan cerita ni. Ni, Rumah Api. Ini pun orang cakap pun cerita seram. Rumah api lama juga. Tapi saya tak. Memang cerita dia macam kita fikir berhantu. Tapi tak rupanya. Masih lagi ada misteri di sebaliknya. Itu saya cakap. Kita ada image lah. Itu image yang kita nak tonjolkan. Kemudian macam buku ni, ni dia. Bunga-bunga kasih. Ini lebih kepada cerpen-cerpen cinta lah ya. Orang cinta ni sebenarnya dalam hidup ni tak boleh dipisah daripada kita kan. Semua orang pernah jatuh cinta. Jadi saya kumpulkan sebagai satu koleksi. Cinta itu sebenarnya indah. Tapi apabila ada masanya, dia umpama embun yang akan hilang apabila disenari mentari. Tetapi di sebalik cinta tu ada pengajaran baik dan manis. Itu yang dapat saya kongsikanlah tentang image daripada saya. Baiklah, kita dapat saksikan tadi beberapa buku, banyak juga buku dengan tajuk-tajuk yang menarik. Pastinya jalan cerita pun menarik. InsyaAllah kita akan tahu di mana ataupun cara nak dapatkan buku ini. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita berehat seketika.
Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berhak untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, terima kasih bersua kembali di Sembang Santai. Apa khabar orang kampung? Kembali lagi di hanya di Mantap Syekh Channel pada hari ini. Bersama tetamu kita iaitu Encik Asrul Afendi Kabrul Zaman dari Seremban Negeri Sembilan yang merupakan seorang penulis. Jadi ramai yang tertanya ni, bagaimana atau cara nak dapatkan buku-buku ni bang? Sekiranya mereka berminat untuk mendapat ini, bagaimana caranya? Okey. Untuk buku-buku ni ada terbitan SR Publication, ada di kedai-kedai buku lah macam MPH, Popular, adalah buku-buku tu. Kemudian kalau nak beli terus pun boleh macam aku budak kampung ni boleh hubungi SR Publication lah. Termasuk tadi rumah api dan juga Misteri Banglo di Puncak Bukit lah. Kemudian untuk bunga-bunga kasih ni boleh dapatkan daripada Pekan Ilmu, ya. Pekan Ilmu Publication. Kemudian ini yang terbaru, novel Pelarian. Pelarian ni boleh dapatkan daripada Syihabuddin Press. Ini novel terbaru saya yang berjudul tentang pelarian. Tebal ni, 200 lebih buku surat. Kemudian ada satu buku ni, ini dia. Ini cerita di Negeri Sembilan. Hero Kampung Talam. Ini kisah tentang anak kampung yang yang hidup dalam kemiskinan tetapi berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya dalam hidup. Ini boleh dapatkan daripada JS Adiwarna.
Jadi buku-buku ni boleh dapatilah di kedai-kedai buku yang berhampiran lah. Okay. Ataupun boleh hubungi nombor telefon saya lah, 012 392 3167. Okay, saya ulangi, 012 392 3167. Yang untuk buku yang terbaru, ini yang terbaru ni, Daun-Daun Kenangan Berguguran, boleh dapatkan daripada MZ Edu Publication. Ini baru diterbitkan, baru keluar sebenarnya, baru 3 bulan keluar. Ini himpunan puisi-puisi yang saya kumpulkan lah tentang ketuhanan, kemanusiaan dan kedamaian. Ini dia, ni yang terbaru. Harga pun semua buku saya, jangan risaulah, tak ada yang mahal-mahal lah. Standard RM17-20 tu, memang harga yang kata standard lah. Memang harga mampu bilik. Anda boleh hubungi di talian 012 392 3167. Ya. Betul Okey, kita ulangi. Kita penerbit akan tampilkan nombor yang kata tera, 012 392 3167. Ya, saya. Itu dia. Anda boleh hubungi di nombor yang tertera untuk dapatkan buku-buku ini, ataupun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai, mungkin dapatkan tips-tips daripada Abang Asrul sendiri kan, yang mempunyai pengalaman sejak di bangku sekolah, sejak tingkatan 4 dah mula menulis tu. Saja-saja je masa tu. Dan daripada saya saja tumbuh minat dan menghasilkan beberapa buah buku, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan, adakah abang pernah menerima apa-apa anugerah ataupun dari segi pencapaian yang abang rasa terbaik dan boleh menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana untuk menjadi seorang penulis satu hari nanti? Silakan. Alhamdulillah lah, antara pencapaian saya telah mendapat anugerah Sasrani 9 untuk kategori puisi pada 2005 lah. Kemudian saya ada juga mendapat anugerah daripada pertandingan menulis daripada pihak PEN lah. Tapi dia jari saya dalam menulis ni ada prinsip tersendiri. Kadang saya tidak mengejar bayaran, saya tidak mengejar tentang gelaran, tetapi bagi saya adalah kepuasan. Bila karya kita terkeluar itu adalah bagi saya satu kepuasan. Apabila orang baca, kita dapat kongsi, dapat jariah, itu yang saya saya rasa satu nikmat dan juga kepuasan. Orang kritik pun bagi saya tak kisahlah kritikan membina ke, kritikan apa. Bagi saya minta berkasih. Saya amat mengharap orang kritik karya-karya saya. Sebab bagi saya, kita perlu belajar daripada kritikan tu. Sebab kita kadang-kadang kita tidak boleh anggap kita ni penulis yang hebat. Sebab sebenarnya ramai lagi hebat daripada kita. Jadi bagi saya dalam penulisan ni saya kena belajar dan saya kena perbaiki lah. Kalau kata nak berjaya sesuatu tu, itu yang perlu ada lah. Kalau kita sentiasa positif ke arah tu, insyaAllah kita akan berjaya lah. Seperti mana kita harapkan, impikan. Itu dia, menulis dengan hati, melalui hati InsyaAllah mendatangkan kepuasan pada diri sendiri dan juga mereka yang membacanya juga memberi kesan, ada memberi kesan, memberi inspirasi, memberi mereka nasihat melalui penulisan. Macam abang katakan tadi sebentar pada dari segi awal yang tadi, adalah penulisan yang lebih kepada bersifat ketuhanan, kemanusiaan, kedamaian. Pastinya insyaAllah akan memberikan ketenteraman mungkin kepada mereka yang membacanya. Pastinya dengan garapan hasil nukilan yang abang hasilkan, akhirnya diiktiraf kan, diiktiraf oleh pihak-pihak yang berkenaan. Itulah satu pencapaian yang membanggakan juga. Dan juga tahniah kami ucapkan kepada abang dan doakan semoga terus berkarya, menghasilkan karya-karya yang baik, yang bermutu dan beri inspirasi pada mereka. Baiklah bang, soalan saya lagi, adakah abang juga terlibat dalam macam NGO penulisan ke atau macam mana untuk memastikan abang sentiasa menerima sokongan padu daripada rakan-rakan yang rakan-rakan dipanggil dalam satu kelompok penulisan ni kan? Adakah terlibat dalam aktiviti NGO penulisan ni sebagainya? Silakan. Saya kalau tentang NGO penulisan ni, contoh macam PEN, Persatuan Penulis 9 tu kadang-kadang adalah pergi macam mesyuarat. Kadang-kadang ada juga masuk macam grup-grup penulis. Kemudian di FB ada juga saya masuk, contoh macam hamparan puisi.
e-sastra, jom sastra dan macam-macam lagi lah. Daripada situ saya masuk dan saya kadang-kadang ada masa saya propose lah karya-karya saya. Daripada situ saya dapat juga kawan. Bermakna daripada situ juga saya dapatlah bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pandangan. Sebenarnya penulis ni kena ramai sahabat sebenarnya. Dia kena banyak, dia tak boleh kata dalam lingkungan dia sendiri aja. Dia kena ramai bersahabat. Bukan saja bersahabat dengan penulis tetapi dia kena juga bersahabat dengan alam yang lain. Contohnya mungkin kena bersahabat dengan katakan grup-grup otai misalnya, bersahabat dengan grup-grup macam DJ ke, klasik ke. Bagi saya suka ramai sahabat. Apabila ramai sahabat, ramai kawan, kita dapat daripada situ kita dapat idea lah. Bila kita tengok macam mana telatar, ragam, saya cakap kita nak menulis ni tak boleh, maknanya kita kena keluar. Ada masa kena keluar, tak boleh macam, yelah penulis kadang suka menyendiri sebenarnya. Penulis ni kadang suka duduk dalam bilik. Kadang dia suka mengurungkan diri dia, nak dapat idea, tapi kadang-kadang idea tak sampai. Kena keluar lah contoh dia. Mungkin kita kena keluar sekejap, pergi ke Port Dickson. Saya gemar pergi Port Dickson sebenarnya. Bila Port Dickson, sebab saya nampak pantai, laut, adalah idea. Kemudian dapat bila berjalan ke kampung halaman tu, saya suka juga. Dapat juga nak menulis tentang cerita kampung. Jadi itu sebenarnya alam ni memberikan kita idea sebenarnya untuk kita berkarya. Dan juga sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang ada cerita pasal dia suka, ada kadang-kadang cerita pasal dia duka. Jadi kita kena jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik akan dapat menghasilkan karya yang baik. Maknanya kadang orang suka juga, kadang ada juga yang gembira. Terima kasih bila kisah mereka diceritakan. Itu yang saya pertanyakan. Jika maknanya kalau saya ada kisah boleh saya hubungi abang ataupun rakan-rakan lain ada kisah menarik, boleh ya? Boleh, insya-Allah. Dan adakah abang pernah juga menganjurkan bengkel penulisan asas dan sebagainya kepada mereka yang mungkin anak-anak muda yang berminat nak berminat dalam bidang penulisan ni? Ada tak abang anjurkan bengkel-bengkel? Okey, sebenarnya kadang-kadang di Facebook tu ada juga yang bertanya pada saya, ada yang WhatsApp pada saya, ada yang kadang hantar karya pada saya, suruh saya semak, suruh saya edit. Saya terima dengan terbuka lah. Saya bagi mereka bimbing. Sebab ilmu ni sebenarnya kita tak boleh kena kod sebenarnya. Kita tak boleh kena kod ilmu. Sebab itu adalah jariah kita. Jadi saya akan bantu mereka lah. Kadang dia cakap juga, ini dah hantar banyak kali tak keluar. Kata ini yang banyak kali tak keluar. Jadi saya beritahu pada mereka, jangan putus asa, teruskan berkarya. Saya cakap kalau kita macam ikan ni, tak sepatutnya pertama sekali akan kena. Ikan ni kadang-kadang kalau hari-hari, lambat-lambat dia akan makan umpan, tapi kena sabar lah. Sebenarnya menulis juga mengajar kita supaya kita jadi sabar dan bila kita berusaha. Itu sebab bagi saya, setakat ni saya tak terlibat. Sebenarnya ada juga yang nak panggil saya bengkel, tapi mungkin disebabkan PKP ni, mungkin insyaAllah agaknya mungkin lepas ni bengkel dah boleh diadakan insyaAllah secara bersemuka. Mungkin saya akan berikan ilmu lah. Tapi setakat ni kebanyakan bengkel banyak diadakan secara online lah. Seperti online sajalah yang dapat. InsyaAllah saya sedia menerima lah apa saja tawaran lah untuk memperluaskan ilmu penulisan. Boleh insyaAllah kita di Mata Share insyaAllah akan boleh bercuba kerjasama untuk melaksanakan bengkel secara maya ni untuk anak-anak muda untuk mempelajari ilmu penulisan yang pastinya berguna, insyaAllah bang. Dan mengenai puisi bang, apakah puisi yang abang rasa terlalu menyentik hati bang? Yang kalau boleh yang menjadi satu puisi yang terlalu, yang bagi abang terlalu berharga, yang dari sudut sastranya, yang mempunyai pelbagai falsafah yang tersurat ataupun tersirat di sebaliknya, mungkin abang boleh sampaikan sebuah puisi tersebut? Ada pula ni. Sebenarnya banyak, tapi saya antara satu. Yang abang rasa puisi yang terbaik, yang terbaik hasil garapan abang yang abang hasilkan. Ataupun puisi yang menjadi kenangan yang tak dapat dilupakan. Tajuk dia Si Pengukir Bahasa. Silakan abang. Ini untuk mengendang, ini untuk Pendeta Zakbar, kita punya tokoh tokoh bahasa. Baik, saya bacalah. Sila bang. Ialah pengukir bahasa, indah menawan jiwa,
telah lama dia tiada, pergi buat selamanya, meninggalkan kita semua. Tidak pernah padam namanya di bibir dan hati kita, bersama-sama semangat yang ditinggalkannya penuh dengan api membara. Warna-warna perjuangan bahasa membasuri seluruh hidupnya sehingga ke nafas terakhirnya. Gelaran pendeta dianugerahkan kepadanya sebagai menghargai sumbangannya, memertabat dan memperkasakan bahasa demi kemuliaan bangsa. Tajam penanya berbahasa membangkitkan kita semua dari kesedapan mimpi lena agar terus berusaha untuk mencapai puncak jaya. Walaupun sudah sekian lama kita kehilangannya, namun terasa umpama baru semalam dia telah tiada. Hingga kini kita masih lagi dalam kegelapan mencari pengganti setanding dengannya. Terima kasih buatmu si pengukir bahasa. Biarpun hadirmu cuma seketika setelah jasadmu berkubur, namun jasamu pada bangsa bertabur. Itu dia untuk Allahyarham Pendeta Zakbar. Saya buat puisi ni sebab setiap kali tiba 23 Oktober adalah tarikh permergian Pendeta Zakbar. Jadi bagi saya Pendeta Zakbar ni sangat dekat dengan jiwa saya. Sebab saya dulu pernah bertugas di Tatak Zakbar sebenarnya. Dan bila saya tengok tokohan Tatak Zakbar ni amat memukau jiwa saya. Dengan bahasanya, dengan perjuangannya, mutiara katanya, saya merasakan macam satu aura. Jadi ini yang mendorong saya lah untuk menulis puisi khas buat Allahyarham Pendeta Zakbar. Bagi saya satu tokoh yang inspirasi juga buat saya, yang tiada tandingan lah sehingga kini lah. Saya rasa macam sangat dekat Pendeta Zakbar ni. Itulah, inilah puisi yang bagi saya yang betul-betul lah yang saya rasa yang menyentuh jiwa dan insyaAllah saya nak katakan yang boleh saya anggap terbaik lah. Saya tak nak puji diri sendiri tapi mungkin bagi saya lah yang memuaskan hati saya. Alhamdulillah, pastinya memang ada kenangan yang terbaik dan kita memang amat hargailah kepada tokoh bahasa yang kita cintai dan namanya telah juga disemadikan ada juga sekolah yang telah menggunakan ada juga bangunan. Alhamdulillah. Baiklah bang, insyaAllah di lain masa kita akan bersua lagi lah sesi akan datang. Terima kasih kerana sudi untuk diwawancara secara sembang santai di slot Roti Bakar Kuih Tarik. Apa khabar orang kampung kembali lagi. InsyaAllah bang, kita jumpa lagi insyaAllah. Okey. Dan masa dan ketika. Jadi sebelum kita berpisah bang, selepas ini kita ada commercial break dan akan ke negeri lain. Sebelum tu kalau tadi kita tengok video anak muda Mantap Share daripada Tabir Channel ni, daripada anak muda, bila sebut alamat sama-sama kita sebut Mantap Share. Boleh bang? Boleh. Okey, mari kita buat cubaan pertama Alamat Mantap Share. Okey, cubaan kedua. Okey, alamat Mantap Share. Okey bang, terima kasih banyak-banyak bang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.